Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nur المذهب بلساني بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini bagi membincang, membaca hadis-hadis Nabi SAW di dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Arba'in Al-Aziziyah karangan As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Umari rahimahullahu ta'ala anhu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk kepada kitab ini, suka saya untuk kita bincang, perkenalkan tentang kitab dan tokoh yang telah mengarang kitab Al-Arba'in Al-Aziziyah ini. Kitab ini pada awalnya pihak Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan minta untuk diterjemah ataupun dikeluarkan kitab berkenaan dengan hadis. Yang dicadangkan adalah kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Namun bagi saya kitab tersebut telah pun diterjemahkan dengan beberapa terjemahan yang boleh kita sebutkan sebagai lambakan terjemahan, kerana telah terlalu banyak terjemahan yang dihasilkan berkenaan dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Lalu saya mencadangkan agar kita menterjemah sebuah kitab yang belum pernah diterjemah, iaitu kitab Al-Arba'in Al-Aziziyah yang akan kita bincangkan pada hari ini. Kitab Al-Arba'in Al-Aziziyah ini asal judulnya adalah Al-Arba'in fima akhbara bihi Nabi salawatullahi alaihi min ahwalil waqt. Kitab Al-Arba'in, hadis-hadis 40 Al-Aziziyah. Al-Aziziyah ini adalah dinisbahkan kepada pengarang, iaitu Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Umari rahimahullahu ta'ala anhu, fima akhbara bihi Nabi, di dalam apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW min ahwalil waqt, berkenaan dengan keadaan waktu yang berlaku pada hari ini. Lalu saya ringkaskan tajuk tersebut dan saya namakan sebagai 40 hadis perihal zaman kini. Apa maksud 40 hadis perihal zaman kini? Maknanya adalah 40 hadis yang dihimpunkan oleh pengarang berkenaan dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW yang akan berlaku pada hari ini. Semua hadis-hadis yang dikhabarkan oleh Nabi SAW lebih kurang 1400 tahun yang dulu berkenaan apa yang akan berlaku pada hari ini dikumpulkan oleh muallif, ini Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Umari di dalam kitab ini. Yang nanti kita akan lihat apakah tujuan ataupun asbab daripada terhasilnya kitab ini. Baik, kitab Al-Arba'in Al-Aziziyah ini adalah merupakan kitab hadis berkenaan dengan perihal apa yang berlaku pada zaman ini, daripada sudut kedahsyatan, daripada sudut fitnah, daripada sudut bencana, wabak dan sebagainya. Kesemua perkara tersebut telah dikhabarkan oleh Nabi SAW. Sebelum kita pergi lebih jauh di dalam kitab ini, insya-Allah kita akan kenal dulu siapakah pengarang kepada kitab ini. Kata orang, tak kenal maka tak cinta, kan? Waalaikumsalam. Tajuk itulah saya sebenarnya first time buat live ini. Di live Facebook adalah first time dalam seumur hidup saya. Inilah kali pertama saya buat live di Facebook, dan saya pun kurang pasti untuk tulis tajuk semua. Cuma untuk makluman tuan-tuan, tajuk kita adalah membincangkan berkenaan dengan 40 hadis perihal zaman kini, yakni kitab terbaru
yang dicetak oleh pihak Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Yang kitab ni tuan-tuan boleh dapatkan di Pustaka Al-Hikmah di Menara Mains tingkat 3. Pustaka Al-Hikmah Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan dengan harga RM15 kalau saya tak silap. Ataupun tuan-tuan juga boleh beli secara online. Tuan-tuan boleh messenger di Facebook Jabatan dan maklumkan untuk dapatkan kitab terjemahan 40 hadis perihal zaman kini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita bincang lebih dalam kitab ini, suka kita untuk mengenal siapakah As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari yang merupakan pengarang kepada kitab Al-Arba'in Al-Aziziyah ini. Dalam buku ini, tuan-tuan boleh dapati pada mukaddimah awal kitab ini telah saya nyatakan secara ringkas tentang biodata, biografi pengarang, iaitu As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala anhu. As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala anhu, beliau adalah seorang ulama besar di Maghribi yang beliau telah dilahirkan pada bulan Jamadil Awal tahun 1338 Hijrah bersamaan dengan Januari tahun 1920 Masihi. Beliau dilahirkan di kota Tanjah ataupun Tangier di Morocco dan beliau merupakan anak kepada As-Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala anhu yang merupakan seorang alim, seorang wali, seorang mujtahid, seorang pakar dalam pelbagai bidang dan juga merupakan khalifah bagi tarikah Asyadzuliyah Ad-Darqawiyah. As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, beliau juga adalah merupakan silsilah keturunan yang bersambung kepada baginda Nabi SAW. Ibu beliau pula nasabnya bersambung kepada Ibnu Ajibah, Abdul Hafidh Ibn Al-Ajibah, pengarang kepada kitab Iqadhul Himam dan beberapa kitab yang lain, seorang ulama besar dalam tasawuf. Jadi As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari ini, beliau berketurunan daripada wali min awliyaillah. Bahkan ahli keluarganya juga, adik-beradiknya boleh dikatakan kesemuanya adalah merupakan ulama besar di Maghribi. Abang kandungnya yang pertama iaitu As-Sayyid Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala anhu yang meninggal dunia pada tahun 1960 Hijrah, dimakamkan di Kahirah, Mesir, merupakan seorang Al-Hafiz, pakar dalam bidang hadis. Dan juga abangnya yang kedua iaitu As-Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala anhu yang juga merupakan pakar dalam pelbagai bidang, yang meninggal dunia pada tahun 1993, dimakamkan di Zawiyah As-Siddiqiyah di kota Tangier. As-Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari ini abang kepada As-Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, merupakan abang kepada As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau merupakan ulama mujtahid yang menguasai dalam pelbagai bidang, dan penulisan beliau telah dihimpunkan di dalam sebuah ensiklopedia mawsu'ah yang telah dicetak di Mesir pada beberapa tahun yang lalu. Dan hasil daripada ensiklopedia tersebut, mawsu'ah tersebut, mencecah kepada 18 jilid himpunan kitab-kitab penulisan As-Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari dalam pelbagai bidang, seorang ulama besar yang mahir dalam pelbagai bidang. Abang kandung yang seterusnya iaitu As-Sayyid Az-Zamzami bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala anhu, yang beliau meninggal dunia pada tahun 1987. Dan setelah itu barulah As-Sayyid Abdul Hayy bin Siddiq Al-Ghumari yang merupakan seorang tokoh usul fiqh, pakar dalam bidang usul fiqh, menghasilkan pelbagai kitab di dalam bidang fiqh dan usul fiqh. Dan As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari adalah merupakan anak yang terakhir daripada ibu yang pertama, isteri yang pertama kepada Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau adalah anak bongsu dan beliau meninggal dunia pada tahun 1997. As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, beliau telah menelusuri, telah mengikuti perjalanan ilmiah, perjalanan ilmu yang sangat panjang. Mawsu'ah, terima kasih kepada Ustazuna Tariq. Mawsu'ah ada 19 jilid ya, maafkan saya.
Perjalanan ilmu As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala anhu, beliau bermula daripada kecil telah dididik untuk menghafal Al-Quran oleh bapanya sendiri. Dan beliau telah dididik oleh bapanya dalam pelbagai bidang, contohnya dalam bidang Nahu dan beberapa bidang yang lain. As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempunyai suatu tabiat, suatu hobi yang ganjil, yang pelik tetapi menarik, iaitu beliau gemar menulis ketika masih kecil. Ketika usia yang muda, beliau telah menghasilkan pelbagai penulisan ilmiah, dan itu juga atas dasar nasihat daripada bapanya sendiri yang menasihatkan kepada beliau untuk banyak menulis, kerana dengan banyak menulis mampu melatih kita untuk menguasai dalam pelbagai bidang. Ketika proses pembelajaran Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, beliau mendapat beberapa kesulitan di dalam memahami beberapa bidang, yang akhirnya beliau mengadu kepada ayahnya, iaitu Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, dengan menyatakan, wahai ayahku, aku mempunyai kesulitan untuk memahami beberapa masalah dalam ilmu Nahu. Lalu apa yang dinasihatkan oleh ayahnya? Ayahnya mengatakan, saya ada sebut di dalam biografi ini, dia mengatakan, janganlah engkau sibukkan fikiranmu dengan perkara tersebut pada masa sekarang. Engkau hanya perlu mendengar sahaja, biasakan dirimu untuk menerima. Apabila tiba masanya untuk engkau memahami perkara tersebut, engkau akan mendapati perkara tersebut telah pun sedia tertulis di dalam mindamu. Kemudian engkau pasti akan dapat memahaminya dengan sangat mudah. Maka ini nasihat daripada bapanya, iaitu Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, kepada Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, ketika mana Sayyid Abdul Aziz mengadu kepada ayahnya tentang kesulitan yang dihadapi dalam memahami ilmu. Kata ayahnya, janganlah kau sibukkan fikiranmu, janganlah engkau gusar, janganlah engkau risau, janganlah kau rasa pening kepala untuk memahami tentang masalah ilmu tersebut. Dengar sahaja apa yang diajarkan tersebut, dengar, dan insya-Allah suatu ketika nanti engkau akan mendapati perkara tersebut akan menjadi mudah. Maka inilah perkara yang kita perlu aplikasikan dalam kehidupan kita, yang perlu kita contohi, iaitu di dalam rehlah, di dalam perjalanan menuntut ilmu kita, kita perlulah berasa bersusah payah, ataupun kita jangan merasa berputus asa di dalam kesulitan yang kita hadapi di dalam memahami sesuatu ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ayah beliau adalah merupakan guru kepada beliau semenjak beliau kecil, sehinggalah bapanya meninggal dunia pada 6 Syawal 1354 Hijrah bersamaan 1 Januari 1930 Masihi. Setelah kewafatan ayah beliau, beliau telah bermusafir bersama dengan abang kandungnya, iaitu Sayyid Abdul Hayy bin Siddiq Al-Ghumari, pada 27 Zulkaidah 1355 Hijrah, yang ini bersamaan dengan 1936. Beliau bersama-sama dengan abang, iaitu Sayyid Abdul Hayy bin Siddiq Al-Ghumari, telah bermusafir pergi ke Kahirah untuk melanjutkan pengajian beliau di dalam agama, dalam bidang ilmu. Sampainya beliau di kota Kahirah di Mesir, beliau telah mempelajari fiqh mazhab Syafi'i. Dan bila ditanya kepada beliau, kenapa engkau sampai-sampai belajar fiqh mazhab Syafi'i sedangkan engkau adalah bermazhab dengan mazhab Maliki? Lalu kata beliau, kerana aku mendapati bahawa fiqh mazhab Syafi'i ini disertakan dalam kitabnya dengan dalil-dalil dan hujah yang berbeza daripada kitab-kitab di dalam mazhab-mazhab yang lain. Dan kitab pertama yang beliau pelajari bersama dengan gurunya, iaitu Syekh Abdul Mu'ti Asy-Syarshimi, iaitu kitab Al-Minhaj, karya Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala anhu. Kemudian beliau juga telah mempelajari kitab Matan At-Tahrir, karangan Syekh Zakaria Al-Ansari juga, bersama dengan gurunya, iaitu Syekh Abdul Wahhab Salim Ad-Dharir. Kemudian beliau juga mempelajari kitab asas dalam mazhab Syafi'i, iaitu kitab Matan Abi Syuja' dengan gurunya, iaitu Syekh Abdul Salim Al-Ghunaim Ad-Dimyati. Syekh Abdul Salim Al-Ghunaim Ad-Dimyati ini, tuan-tuan, adalah antara guru yang banyak memberi kesan kepada Sayyid Abdul Aziz, dan
antara guru yang banyak mengajar As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala anhu. Dalam bidang usulul fiqh, beliau juga mempelajari kitab Jam'ul Jawami' dengan syarah Al-Mahalli bersama dengan abang kandungnya Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari yang telah belajar di Mesir terlebih dulu sebelum beliau. Kemudian beliau juga mempelajari Lubbul Usul, ringkasan kepada kitab Jam'ul Jawami' bersama dengan Syekh Al-Musyarik dan Syekh Muhammad Abdul Latif Al-Maliki. Namun kitab tersebut tidak dikhatamkan oleh beliau. Kemudian dalam bidang nahwu pula, beliau juga mempelajari kitab Alfiyatu Ibnu Malik, merupakan kitab utama dalam bidang nahwu dengan guru beliau iaitu Syekh Abdul Salim Ghunaim Ad-Dimyati. Kita sebut tadi antara guru yang banyak memberi kesan kepada Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Kemudian dalam bidang mantiq, beliau juga mempelajari kitab Matan As-Saghuji, matan dalam akidah bersama dengan gurunya iaitu Syekh Awad As-Sa'idi. Namun berlaku suatu peristiwa yang ganjil kepada Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari ketika beliau mempelajari bidang mantiq, ilmu mantiq. Ketika beliau mempelajari kitab Matan Sulam bersama dengan gurunya iaitu Syekh Abdul Salam, jadi beliau bila belajar, beliau mendapati bahawa bila dia belajar, dia cepat lupa. Sehingga kan dikatakan bahawa beliau terlupa mana letak barang bila belajar ilmu mantiq. Dan akhirnya beliau mengatakan apa? Aku mendapati bahawa aku bukanlah orang yang berkeahlian ataupun aku bukanlah orang yang layak untuk mempelajari ilmu mantiq. Dan sehinggalah kata beliau Allah mengilhamkan kepada beliau untuk meninggalkan ilmu mantiq. Dan perkara ini merupakan perkara yang tabiat, perkara biasa, perkara lumrah yang berlaku kepada beberapa ulama, antaranya Imam Suyuti rahimahullahu taala anhu, yang mana beliau menghadapi kesulitan ketika mempelajari ilmu mantiq. Baik, kemudian beliau juga mempelajari kitab Tafsirul Jalalain bersama dengan Syekh Muhammad Izzad Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anhu, dan beliau ketika mempelajari Tafsir Jalalain, beliau juga merujuk kepada Hasyiah As-Sawi dan Hasyiah Al-Jamal. Dan dikatakan bahawa Tafsirul Jalalain adalah antara kitab asas dalam tafsir yang telah beliau khatamkan. Kemudian dalam bidang akidah juga beliau mempelajari kitab Jawharatut Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani bersama dengan gurunya iaitu Syekh Abdul Salam Ghunaim Ad-Dimyati rahimahullahu taala anhu. Dalam bidang hadis pula, beliau juga mempelajari kitab asas dalam bidang hadis iaitu kitab An-Nukhbah karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala anhu bersama dengan abang kandungnya iaitu Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Dan begitu juga setelah selesai mempelajari kitab Matan Nukhbah, beliau telah menyambung mempelajari kitab Alfiyah Al-Iraqi. Namun beliau tidak sempat menghatamkan kitab tersebut. Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu taala anhu, apabila beliau pulang daripada Mesir ke Maghribi pada tahun 1946, lebih kurang 1366 Hijrah, beliau pulang ke Mesir bersama dengan abang-abangnya iaitu Al-Sayyid Abdul Hayy bin Siddiq Al-Ghumari dan Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari rahimahumullahu ta'ala anhum. Bila pulang daripada Mesir, dikatakan bahawa Al-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, beliau telah melazimi, telah duduk di sebuah bilik yang berada di atas Zawiyah As-Siddiqiyah, Zawiyah yang dibina oleh bapanya iaitu Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari yang berada di kota Tangier. Beliau telah duduk dalam sebuah bilik dan beliau telah mengkaji, mendalami dalam bidang hadis. Beliau menulis pelbagai penulisan ketika itu untuk menguasai dalam bidang hadis. Dan kata beliau, aku mendalami bidang hadis adalah kerana aku mendapati bahawa bidang hadis adalah antara bidang yang kurang pakar di dalamnya, yang kurang diambil berat oleh masyarakat pada ketika itu. Baik, Sayyid Abdul Aziz rahimahullah ta'ala itu tuan, beliau juga seperti ulama-ulama yang lain yang telah menghadapi pelbagai fitnah, pelbagai tahmahan, sehingga dikatakan bahawa beliau pernah dipenjara
bersama dengan abangnya iaitu Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, beliau mempunyai suatu sifat iaitu tegas di dalam menyatakan kebenaran. Sebentar ya. Okey ke dengan sound? Kalau ada sound yang tak jelas, bagi tahu ya. Okey, kita sambung. Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala anhu, beliau antara orang yang tegas di dalam menyuarakan kebenaran tanpa menghiraukan siapa orang yang ditegur, kerana berpegang kepada pepatah yang menyatakan qulil haqq walau kana murra, berkata benar walaupun suatu perkara itu adalah pahit. Bahkan itu adalah hadis Nabi SAW menyatakan supaya kita menyatakan perkara yang benar walaupun perkara tersebut adalah pahit. Suatu ketika beliau telah mengkritik seorang menteri, Wazirul Awqaf wa Syu'un Al-Islamiyah, seorang menteri dalam kalau kita sebut di Malaysia lebih kurang menteri agama di Maghribi. Beliau kritik iaitu Dr. Sayyid Abdul Kabir Al-Alwi. Beliau telah memberi komentar yang cukup tegas di atas apa yang telah disampaikan oleh Sayyid Dr. Abdul Kabir Al-Alawi. Sayyid Abdul Kabir Al-Alawi, beliau telah menyampaikan Ad-Durus Al-Hasaniyah, suatu majlis yang disediakan oleh kerajaan Morocco di istana pada ketika itu. Ketika Dr. Sayyid Abdul Kabir Al-Alawi menyampaikan tausiah ataupun pengajian beliau di dalam Durusul Hasaniyah tersebut, ada beberapa kesalahan yang telah dilakukan oleh beliau sehingga menyebabkan Sayyid Abdul Aziz bangkit ataupun Sayyid Abdul Aziz mengkritik apa kesalahan yang telah dilakukan oleh Dr. Sayyid Abdul Kabir di dalam pengajian tersebut. Daripada peristiwa tersebut, apabila beliau cukup tegas mengkritik Sayyid Abdul Kabir yang merupakan menteri pada ketika itu, akhirnya beliau telah dihukum, dihalang daripada menyampaikan khutbah di masjid yang berada di Maghribi. Sayyid Abdul Aziz ni tuan-tuan, dia mempunyai satu kelebihan, suatu keistimewaan juga, iaitu beliau mahir di dalam bertutur, sehingga bila orang dengar khutbah beliau, orang akan tertarik, orang akan jadi seronok untuk mendengar apa yang ingin disampaikan. Tetapi bila berlakunya perselisihan tersebut, akhirnya beliau telah dihalang untuk menyampaikan khutbah, sehinggalah akhirnya dikatakan juga beliau telah difitnah dan dipenjarakan bersama dengan Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, iaitu abang kepada beliau. Sayyid Abdul Aziz ini juga, beliau bukan sahaja fokus di dalam bidang ilmu semata-mata, bahkan beliau juga masuk berjuang di dalam bidang politik. Beliau pernah menyertai suatu parti politik, iaitu yang dikenali sebagai Al-Ittihad Al-Watani Lil-Quwat Al-Sya'biyah. Selepas daripada kemerdekaan Maghribi, maka mereka membuat pilihan raya dan Sayyid Abdul Aziz menyertai parti politik Al-Ittihad Al-Watani Lil-Quwat Al-Sya'biyah, dan beliau telah mendapat kemenangan di dalam pilihan raya tersebut. Beliau menjawat jawatan yang tinggi dalam parti tersebut dan beliau telah menjadi suatu contoh kepada ahli politik yang lain. Beliau telah turun bertemu dengan masyarakat, datang ke rumah-rumah orang miskin, memberi makanan, memberi bantuan makanan, datang ke tempat-tempat masak, melihat apa yang mereka masak, menilai dan memberi bantuan jika mereka memerlukan keperluan. Kisah tersebut ada saya sebutkan di dalam biografi dalam kitab terjemahan ini. Ini antara kelebihan yang dimiliki oleh Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau seorang yang cukup hebat di dalam pelbagai bidang, bukan sahaja dalam bidang ilmu, begitu juga di dalam politik. Hari ini kita tak boleh dengan menolak politik 100%. Ada orang hari ini dia tak setuju dengan politik, dia kata politik boleh memusnahkan. Tak, kerana bagi saya politik juga perlu, penting, supaya kalau bukan orang yang berkeahlian,
masuk di dalam bab politik, akhirnya politik akan diambil oleh orang-orang yang tidak berkeahlian dan akhirnya akan merosakkan negara kita sendiri. Tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Syed Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari juga beliau telah menghasilkan ratusan kitab dan dikatakan bahawa beliau telah menghasilkan lebih kurang 150 buah kitab penulisan dalam pelbagai bidang yang tuan-tuan boleh lihat yang saya nyatakan di dalam biografi ini. Tetapi ini hanya sebahagian daripada hasil penulisan beliau kerana tak muat kalau kita nak masukkan 150 penulisan beliau. Dan antara kitab yang terbaik yang menghikayatkan tentang penulis iaitu Syed Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari iaitu kitab Najmun min A'lamil Ulama'i Salaf fi Ulama'il Khalaf, sebuah kitab yang dikarang oleh Abdul Latif bin Abdul Ghani Jasus, anak murid kepada Syed Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau mengumpulkan sebuah kitab yang agak tebal dalam menghikayatkan tentang kepribadian gurunya, dan dalam kitab ini juga dihimpunkan hasil-hasil penulisan yang telah dihasilkan oleh Syed Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, sama ada penulisan yang bercetak maupun tidak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya tuan-tuan boleh lihat dalam kitab tersebut tentang bagaimana banyak peristiwa yang berlaku kepada beliau, ketegasan beliau dalam menyuarakan kebenaran, dan sehinggalah beliau mendapat ujian fitnah yang besar. Beliau telah meninggal dunia pada 16 Rejab bersamaan dengan 1418 Hijrah, iaitu 7 November 1997 kerana menghidapi penyakit usus sehingga beliau terlantar dan meninggal dunia. Dikatakan bahawa dikisahkan oleh anak murid beliau ketika pengumuman Syed Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, kawasan masjid dipenuhi oleh anak muridnya, bukan sekadar anak muridnya, bahkan dikatakan dihadiri juga oleh orang yang tidak dikenali, tak tahu daripada mana datangnya, kerana ingin menghadiri pengumuman Syed Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu ta'ala anhu. Baik, selesai di dalam kita mengenali secara ringkas tentang pengarang kepada kitab Al-Arba'in Al-Aziziyah, iaitu kitab 40 hadis perihal zaman kini. Untuk kita cerita lebih panjang itu akan memerlukan masa yang lebih panjang. Jadi fokus kita, insya-Allah kita akan cuba untuk khatamkan kitab ini, kitab 40 hadis perihal zaman kini ini, dalam tempoh lebih kurang 15 sesi jika diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita dapat mengkhatamkan kitab ini daripada awal hadis sehinggalah ke hadis yang ke-41, insya-Allah. Baik, kalau tuan-tuan, saya nasihatkan agar tuan-tuan dapatkan kitab ini supaya lebih mudah untuk kita memahami apa yang kita bincangkan di dalam pengajian-pengajian yang akan kita jalankan. Baik, dalam kitab ini pada awal mukadimah prakata pengarang, iaitu pengarang Syed Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu taala anhu, beliau telah memulakan kitab ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita tak bacalah sesuatu ya dalam mukadimah ni sebab masa yang singkat dan kita nak cuba khatamkan. Jadi saya akan cuba rumuskan, simpulkan secara ringkas berkenaan mukadimah, dan nanti kita akan masuk satu persatu dalam hadis. Pada awal mukadimah kitab ini, pengarang telah menjelaskan tentang, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau telah menjelaskan tentang kitab ini yang merupakan himpunan 40 hadis berkaitan dengan pengkhabaran baginda tentang keadaan zaman ini yang penuh dengan kegelapan, peristiwa-peristiwa yang berlaku, sifat-sifat manusia yang hidup pada ketika itu, gambaran yang menimpa mereka serta apa yang muncul daripada mereka dan yang bakal muncul, seperti akhlak yang keji, terpesong daripada syariat Islam, jauh daripada hukum hakamnya, mereka yang mengikuti setiap apa yang dibawa oleh musuh-musuh Islam. Apa yang dibawa oleh musuh-musuh Islam kita akan ikut, kita mengikutinya daripada sudut akhlak maupun adat maupun mazhab-mazhab yang terpesong, serta hawa nafsu yang menyesatkan dan pemikiran yang rosak. Kesemua perkara ini telah dikhabarkan oleh Nabi SAW lebih kurang 1400 tahun yang lalu, walaupun perkara tersebut belum berlaku. Dan perkara tersebut akan kita lihat di dalam kitab ini. Kitab ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan kitab ringkasan daripada kitab Uqudul Juman fima akhbara bihi an-nabi min ahwali hadha zaman, yang merupakan hasil penulisan Syed Abdul Aziz juga.
Jadi daripada kitab tersebut beliau ambil 41 hadis dan beliau himpunkan di dalam kitab ini. Dan kitab ini juga antara ringkasan ataupun diambil daripada Majalah An-Nabawiyah fil Hawarithil Waqt. Majalah An-Nabawiyah yang juga merupakan hasil penulisan Said Abdul Aziz. Daripada dua-dua kitab ini diambil 41 hadis dan dihimpunkan di dalam kitab 40 hadis perihal zaman kini ataupun kitab Al-Arba'in Al-Aziziyah. Jadi dalam kitab ini juga, dalam mukadimah ini juga, pengarang ada menceritakan antara sebab mengapa beliau telah menghasilkan kitab 40 hadis ini. Antaranya adalah kitab 40 hadis ini merupakan permintaan hajat daripada anak muridnya, iaitu Sayyid Abdul Latif bin Abdul Ghani Jasus, pengarang kepada kitab yang kita sebutkan tadi, iaitu Najmun min Alam Ulama Salaf. Anak murid beliau yang menghimpunkan biografi beliau. Beliau juga adalah antara penyebab, antara individu yang telah meminta kepada gurunya, iaitu Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, untuk menghimpunkan 40 hadis berkenaan dengan perihal zaman kini, berkenaan dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW yang akan berlaku pada zaman kita ini. Jadi kisahnya adalah Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, beliau mengajar kitab Mukhtasar fi Ulumil Hadith karangan Ibnu Katsir di Zawiyah As-Siddiqiyah di Tanjung. Dalam pengajian tersebut, Sayyid Abdul Aziz ada menyebutkan beberapa hadis berkenaan dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW yang akan berlaku pada zaman ini. Jadi bila mendengar pengajian tersebut, anak murid yang Sayyid Abdul Latif, beliau telah meminta kepada gurunya untuk menghimpunkan. Kata kepada guru dia, apa kata kita himpunkan, Tuan Guru himpunkan 40 hadis supaya saya dapat menghafalnya, supaya saya dapat mengambil manfaat daripada hadis-hadis tersebut dan beramal dengan hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW bersabda, man hafidha ala ummati 40 hadithan min amri diniha kuntu lahu syafi'an. Nabi SAW bersabda, barang siapa di kalangan umatku yang menghafal 40 hadis berkaitan hal agamanya, nescaya akulah yang akan memberi syafaat kepadanya. Jadi hadis ini juga kita akan bincang nanti tentang sebab utama penghimpunan hadis-hadis 40 yang dilakukan oleh kebanyakan ulama hadis. Baik, kemudian di dalam mukadimah ini juga pengarang juga ada menyatakan bahawa penghimpunan penulisan hadis-hadis berkenaan dengan akhir zaman ini juga adalah merupakan sunnah, adalah merupakan apa yang dilakukan oleh ulama-ulama yang terdahulu. Contohnya Nu'aim bin Hamad yang merupakan guru kepada Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala anhu. Begitu juga dengan Asy-Syaikh bin Hayyan dan Abu Amr Ad-Dani, yang mana mereka telah menghimpunkan hadis-hadis berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada akhir zaman. Di samping itu, di dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dan begitu juga dalam kitab-kitab sunan, kita akan mendapati bahawa setiap kitab tersebut akan dihimpunkan suatu bab khusus yang menjelaskan berkenaan dengan hadis-hadis peristiwa akhir zaman. Kemudian pengarang juga pada mukadimah ini, beliau juga menyatakan bahawa beliau sebelum menjelaskan ataupun menyatakan 41 hadis, beliau juga ada menyatakan 7 faedah ataupun 7 perkara penting berkenaan dengan himpunan 40 hadis. Sebelum kita masuk kepada 40 hadis ataupun 41 hadis perihal zaman kini ini, kita akan melalui 7 faedah ataupun 7 poin, 7 bab utama yang telah dihimpunkan oleh pengarang, yang sangat, bagi saya, sangat bermanfaat untuk mereka yang mencintai ilmu hadis. Dan dalam 7 bab ini juga kita akan melihat bagaimana pengarang menghimpunkan hadis ini, apakah status-status hadis yang dihimpunkan di dalam kitab ini, mengapakah dihimpunkan hadis 40, kenapa tak 50, kenapa tak 60. Dan dalam ini juga dia akan sebutkan suatu kaedah yang menarik di dalam bidang hadis, iaitu hadis yang dhaif boleh disokong dengan realiti yang berlaku. Itu akan kita lihat di dalam bab-bab yang kita akan lihat nanti. Baik, kalau tuan-tuan tengok
pada halaman 6 kitab ini, iaitu pendahuluan. Faedah yang pertama, pengarang telah membincangkan berkenaan dengan ulama-ulama yang menghimpunkan hadis-hadis 40. Antaranya kita boleh lihat iaitu kitab yang pertama, kitab Al-Arba'in fi Sifatir Rabb, karangan Al-Hafiz Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, yang mana Al-Imam Az-Zahabi menghimpunkan 40 hadis berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada kitab Al-Arba'in fi Adabi Sufiyah, karangan Abu Nuaim, yang mana Al-Imam Abu Nuaim rahimahullahu taala beliau telah menghimpunkan 40 hadis berkenaan dengan adab-adab ahli sufi. Kemudian kitab Al-Arba'in fi Fadl Jihad, karangan Ibn Asakir Ad-Dimashqi, yang merupakan pengarang kepada Tarikh Dimashq. Beliau juga menghimpunkan 40 hadis berkenaan dengan kelebihan berjihad. Selain itu ada kitab namanya Al-Arba'in fi Fadl Uthman, 40 hadis tentang kemuliaan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, yang dikarang oleh Abu Khairu Ismail bin Yusuf Al-Qazwaini. Selain itu ada nama kitab Al-Arba'in fi Fadl Abbas, 40 hadis berkenaan dengan kemuliaan Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu, yang mana dikarang oleh Abu Qasim Hamzah bin Yusuf. Begitu juga ada kitab namanya Al-Arba'in Al-Mukhtarah fi Fadl Al-Hajj wa Ziyarah, karangan Al-Hafiz Jamaluddin Abu Bakar Muhammad bin Yusuf Masdi Al-Gharnati. Beliau telah menghimpunkan 40 hadis berkaitan dengan haji dan umrah. Dan beberapa hadis, kitab 40 hadis yang lain telah dihimpunkan oleh, boleh kita sebutkan, puluhan ulama, bahkan sampai kepada ratusan ulama yang telah menghimpunkan 40 hadis di dalam pelbagai bab. Dan antara kitab 40 hadis yang paling masyhur, yang paling memberi kesan ataupun yang kita sebut sebagai kitab yang paling menonjol di antara kitab-kitab hadis 40, iaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu. Jadi pengarang juga ada sebut dalam mukadimah ini kenapa kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah menjadi suatu kitab yang sangat diberi perhatian, bukan sekadar masyarakat, bahkan para ulama, dan disyarahkan oleh puluhan ulama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian pengarang juga ada sebutkan di dalam mukadimah ini, antara syarah yang terbaik bagi kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah merupakan kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam, kitab yang berjudul Jami' Al-Ulum wal Hikam, yang dihimpunkan oleh Al-Hafiz Al-Mutqin Abul Faraj Abdul Rahman bin Rajab Al-Hanbali. Bin Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala anhu, beliau ada menghimpunkan sebuah kitab yang berjudul Jami' Al-Ulum wal Hikam, yang mana dalam kitab tersebut beliau telah mensyarahkan kitab hadis Arba'in Nawawi. Dan ini adalah merupakan antara syarah yang terbaik, kata Said Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, daripada syarah-syarah yang dihasilkan di dalam memahami kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian selesai pada faedah yang pertama, bab yang pertama, Said Abdul Aziz pula bincangkan pada bab yang kedua tentang orang pertama yang telah menghasilkan kitab 40 hadis. Menurut Said Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, orang pertama yang telah menghimpun kitab 40 hadis ni adalah Abdullah ibnul Mubarak, seorang tabi'in, kibaru tabi'in. Kemudian beliau diikuti oleh Muhammad bin Aslam At-Tusi. Kemudian diikuti pula oleh Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai. Kemudian Ad-Daruqutni, Al-Hakim, Abu Nuaim, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Sa'id Al-Malini, Abu Uthman As-Sabuni, Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar Al-Baihaqi, dan ramai lagi yang tidak mampu dinyatakan daripada kalangan ulama terdahulu yang telah menghimpunkan 40 hadis. Ala kulli hal, pengarang ingin menyatakan bahawa orang pertama mengikut riwayat yang pertama telah menghimpunkan 40 hadis adalah Abdullah ibnul Mubarak. Baik, dalam faedah yang ketiga ataupun bab yang ketiga, pengarang pula menjelaskan berkenaan dengan kenapa ditetapkan bilangan 40. Kenapa tak dihimpunkan 50 hadis
Kenapa tak dihimpunkan 60 hadis, 70 hadis ke? Kenapa mesti 40 hadis? Kenapa ramai di kalangan ulama menghimpunkan 40 hadis, bukan bilangan yang lain? Hal ini berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Ajurri dalam Arba'in Hadithan, nombor hadis 45, dan begitu juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Al-Arba'in Al-Buldaniyah daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi SAW bersabda, "Man hafiza ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama." Yang mana Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, barang siapa di kalangan umatku yang menghafal 40 hadis berkenaan urusan agamanya, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia pada hari kiamat kelak bersama kalangan para fuqaha dan ulama. Hadis ini diriwayatkan dengan pelbagai lafaz. Seperti lafaz yang pertama yang kita sebutkan pada awal-awal tadi, iaitu kata Nabi SAW, kuntu lahu syafi'an, aku yang akan menjadi syafaat bagi orang yang menghafalkan 40 hadis. Dalam riwayat ini dikatakan bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menghafal 40 hadis, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama dengan para fuqaha, para ulama. Jadi daripada hadis ini, para ulama mengambil tujuan penghimpunan 40 hadis berdasarkan kepada sabda Nabi SAW, kelebihan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Kemudian walaupun hadis ini dibincangkan oleh ulama secara panjang lebar, dan kitab ini juga telah dibincangkan oleh Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari dalam kitab berjudul Al-Irsyad Al-Murabba' ila Turuqil Hadits Al-Arba'in, yang mana beliau telah membincangkan berkenaan dengan riwayat hadis tentang kelebihan menghimpunkan 40 hadis. Dan perkara ini juga disebutkan oleh Sayyid Abdul Aziz dalam kitab beliau Mustakhraj Al-Arba'in karangan Abdul Ghafir Al-Farisi. Walaupun hadis ini dhaif, namun ulama sepakat, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Muqaddimah Al-Adhkar, begitu juga disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Haytami dalam fatwanya, bahawa ulama ittifaq, sepakat menyatakan bahawa boleh kita beramal dengan hadis dhaif dengan beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh ulama hadis. Dan dalam kitab ini juga Sayyid Abdul Aziz memberi komentar berkenaan dengan pandangan Ibn Arabi Al-Maliki Al-Andalusi, yang mana beliau menyatakan bahawa tidak boleh beramal dengan hadis dhaif walaupun di dalam fadilat amal. Perkara ini disanggah oleh Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari dengan menyatakan bahawa perkataan kalam Ibn Arabi dalam masalah ini ditolak ataupun tidak diambil kerana beliau sendiri di dalam beberapa hasil penulisan beliau telah menghimpunkan hadis-hadis yang dhaif. Bahkan kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, ada hadis yang dihimpunkan oleh Ibn Arabi Al-Maliki yang hampir kepada hadis maudhu'. Jadi kalam Ibn Arabi dalam masalah ini adalah tidak diterima kerana ulama sepakat, seperti mana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahawa boleh kita beramal dengan hadis dhaif di dalam fadailul amal, di dalam kelebihan beramal. Dan hadis yang kita sebutkan tadi tentang kelebihan menghafal 40 hadis adalah merupakan hadis di dalam bab kelebihan beramal. Jadi boleh untuk kita beramal dengan hadis tersebut walaupun hadis tersebut adalah merupakan hadis yang dhaif. Dan ini adalah perkara asas yang kita perlu faham, kerana ada sebilangan orang yang salah memahami dengan menganggap bahawa hadis dhaif ini seolah-olah hadis palsu, hadis maudhu' yang ditinggalkan, tidak boleh diguna pakai langsung. Sedangkan hadis dhaif di sisi para ulama hadis itu boleh diterima di dalam fadailul amal, di dalam targhib wa tarhib, tetapi dengan beberapa syarat yang agak ketat. Baik, selesai pada bab yang keempat. Kemudian bab yang ketiga. Kemudian dalam bab yang keempat, Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari menjelaskan mengapa bilangan 40.
Ya, kenapa dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata sesiapa yang menghafal 40 hadis? Kenapa Nabi SAW tidak mengatakan menghafal 50 hadis, 60 hadis dengan bilangan yang lain ataupun 99 hadis bertepatan dengan nama-nama Allah? Kenapa Nabi SAW menghadkan dengan bilangan 40? Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullah ta'ala, beliau menakalkan kalam An-Nabrawi dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana An-Nabrawi menyatakan bahawa penetapan bilangan ini adalah merupakan rahsia yang hanya diketahui oleh Asy-Syari', iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut An-Nabrawi, had bilangan 40 ini yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tahu sebab apa. Kita tak tahu kenapa disebutkan 40. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kata An-Nabrawi, bilangan tersebut merupakan bilangan yang paling sempurna. Berkemungkinan 40 adalah merupakan bilangan yang sempurna, seperti yang kita akan tengok nanti tentang beberapa hadis Nabi SAW berkenaan dengan bilangan 40. Terdapat juga pendapat bahawa bilangan itu sebenarnya tidak membawa kepada apa-apa makna. Maka yang dimaksudkan dalam hadis berkenaan kelebihan hadis 40 ialah bagi mereka yang menjaga urusan agamanya. Perkara ini bukanlah menjadi kesalahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pendapat yang mengatakan bahawa bilangan 40 itu adalah tidak membawa kepada apa-apa makna. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hadis tersebut hanya untuk menjelaskan berkenaan dengan kelebihan orang yang beramal dengan hadis-hadis Nabi SAW. Orang yang menjaga agamanya, yang memahami hadis, lalu mengaplikasikan dalam kehidupannya, maka orang-orang inilah yang disebutkan dalam hadis yang akan pada hari kiamat nanti mereka dibangkitkan bersama dengan golongan ulama dan fuqaha. Dan seterusnya, Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, beliau mentarjih pandangan yang dinyatakan oleh An-Nabrawi, iaitu bilangan 40, seperti kata dia, tuan-tuan boleh tengok pada muka surat 12, ya, kata beliau, secara zahir daripada hasil penulisan ulama yang menulis berkenaan hadis-hadis 40 seperti An-Nawawi dan lain-lain, menunjukkan bahawa hadis berkenaan kelebihan hadis 40 tidak mempunyai kepada apa-apa makna, tidak membawa kepada apa-apa makna. Maksudnya apa? Hadis tersebut tidak menghadkan bilangan tertentu. Bilangan 40 tersebut hanyalah bilangan yang disebutkan oleh Nabi SAW secara umum, dan dia tidak membawa kepada sesuatu keistimewaan kepada bilangan 40. Buktinya apa? Buktinya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Arba'in, walaupun kitab tersebut dikenali sebagai 40 hadis Imam Nawawi, tetapi Imam Nawawi dalam kitab Arba'in beliau tidak menghimpunkan 40 hadis. Sebaliknya beliau menghimpunkan lebih daripada 40 hadis. Dan perkara ini juga apa yang dilakukan oleh Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari dalam kitab ini. Walaupun judul kitab ini adalah 40 hadis, tapi nanti kita akan tengok dalam kitab ini bilangan yang dihimpunkan oleh pengarang bukanlah 40 hadis, sebaliknya adalah 41 hadis. Mungkin ada orang keliru, dia kata tajuk 40 hadis, tapi dalam kitab ini ada 41 hadis. Kenapa perkara tersebut berlaku? Kerana untuk menunjukkan bahawa bilangan 40 yang disebutkan dalam hadis tersebut bukanlah suatu bilangan yang istimewa, yang membawa kepada suatu makna yang khusus. Sebaliknya ia hanyalah dorongan untuk menghimpunkan hadis-hadis Nabi SAW. Namun begitu, Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari juga, beliau ada menjelaskan tentang bilangan 40, ya, kelebihan 40. Walaupun dalam hadis yang kita bacakan tadi tentang kelebihan menghafal 40 hadis itu bagi Sayyid Abdul Aziz tidak membawa kepada suatu makna yang istimewa untuk bilangan 40, namun beliau juga tidak menafikan bahawa bilangan 40 adalah merupakan bilangan yang istimewa dalam beberapa bab yang lain. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah janjikan masa kepada Nabi Musa untuk memberikan Taurat selama 30 malam, serta kami genapkan jumlahnya dengan 10 malam lagi, lalu sempurnalah waktu yang telah ditentukan oleh Tuhannya 40 malam. Ini peristiwa yang mana berlaku kepada Nabi Musa AS ketika mana Nabi Musa menerima kitab Taurat.
Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di Tur Sina. Ketika mana pada awalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk duduk di sana selama 30 malam, tetapi Allah tambah lagi 10 malam menjadi genap 40 malam. Lalu bilangan 40 ini juga maknanya membawa kepada suatu makna yang istimewa, suatu bilangan yang istimewa, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan malam untuk Nabi Musa menerima kitab Taurat selama 40 malam. Yang kedua, hadis Nabi SAW, man akhlasa lillahi 40 lailatan zaharat yanabi'ul hikmati min qalbihi ala lisanihi. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, sesiapa yang ikhlas kerana Allah melakukan sesuatu amalan selama 40 malam, nescaya akan lahirlah hikmah daripada batinnya melalui lisannya. Dalam hadis ni Nabi SAW memberitahu kepada kita, sesiapa yang beramal dengan sesuatu amalan dengan penuh ikhlas selama 40 malam, nescaya akan muncul hikmah dalam dirinya yang akan keluar hikmah tersebut daripada lisannya. Sebab tu kita lihat ada di kalangan ulama yang bila mereka berkata-kata memberi kesan di dalam hati kerana mereka berkata-kata dengan hikmah, bukan sekadar dengan penyataan lisan semata-mata. Walaupun menurut Sayyid Abdul Aziz hadis ini adalah merupakan sanad yang lemah, mempunyai sanad yang lemah, namun terdapat syawahid, hadis-hadis yang menyokong hadis ini sehingga menampung kelemahan yang terdapat di dalam hadis ini. Dan walaupun hadis ini dinyatakan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Al-Mawdu'at, tetapi Al-Hafiz As-Suyuti rahimahullah ta'ala dalam Al-Lali wal-Masnu'ah, beliau telah mendatangkan beberapa riwayat yang lain yang seolah-olah riwayat ini menyokong kepada hadis tadi. Kemudian begitu juga pada nombor yang ketiga kita akan dapat lihat yang mana Nabi SAW juga pernah bersabda, man salla fi masjidi 40 salatan lam tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal adab wa bari'a minan nifaq. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang bersolat di dalam masjidku, yakni di dalam Masjid Nabawi, sebanyak 40 solat tanpa tertinggal walau satu solat pun, akan ditulis baginya pelepasan daripada api neraka, daripada azab dan daripada sifat munafik. Nabi SAW pernah bersabda bahawa sesiapa yang sembahyang di dalam Masjid Nabi SAW selama 40 hari tanpa tertinggal walau satu solat pun, maka akan ditulis baginya kebebasan daripada api neraka, kebebasan daripada azab dan dibebaskan daripada sifat munafik. Hadis ini adalah merupakan hadis yang sahih. Dan dalam hadis ini juga Nabi SAW menyebutkan tentang 40 salat yang menunjukkan bahawa ada isyarat seolah-olah bilangan 40 mempunyai suatu keistimewaan di dalam Islam. Hadis yang ke-40 kita tengok, iaitu Nabi SAW bersabda, man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan. Yang mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meminum arak, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahawa bilangan 40 disebutkan dengan jelas dalam hadis ini seolah-olah memberi isyarat bahawa bilangan 40 mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Dan oleh itu, kata Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, para ulama sufi mereka menjadikan al-arba'iniyah, iaitu melazimi khalwah, duduk berzikir selama 40 hari 40 malam, duduk bersendirian, diamalkan oleh para ulama sufi seperti mana yang disebutkan dalam kitab Awariful Ma'arif karangan As-Suhrawardi. Boleh kita lihat bahawa ulama tasawuf mempunyai suatu tariqah, suatu kaedah di dalam mentarbiyah hati, iaitu duduk selama 40 hari, duduk bersendirian, berkhalwah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan suatu hikmah yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam faedah yang kelima pula, pengarang juga menyebutkan tentang bukti bahawa Nabi SAW itu mengetahui tentang perkara-perkara gaib. Yang mana Nabi SAW sendiri pernah menceritakan, pernah memberitahu bahawa suatu ketika nanti akan adanya kenderaan kita pada hari ini. Dalil menunjukkan bahawa Nabi SAW mengetahui apa yang akan berlaku pada kemudian hari.
Contohnya kita boleh lihat yang mana Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis dengan menggunakan lafaz al-mayathir. Mayathir ni apa? Mayathir ni adalah kenderaan yang empuk. Sedangkan pada ketika itu, mereka tidak menggunakan kenderaan yang empuk seperti mana kita guna pada hari ini. Tetapi Nabi SAW telah bersabda bahawa suatu ketika nanti manusia akan berbangga-bangga dengan kenderaan mereka yang empuk. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Sayakunu fi akhir ummati rijalun yarkabuna ala surujin ka'ashbahir rihal." Nabi SAW bersabda, akan berlaku pada akhir umatku para lelaki yang menaiki kenderaan seumpama binatang tunggangan. Yani Nabi SAW mengatakan ka'ashbahir rihal, seumpama. Nabi SAW tak sebut binatang tunggangan. Sedangkan pada ketika itu, binatang tunggangan adalah merupakan kenderaan yang digunakan oleh masyarakat pada ketika itu. Tapi Nabi SAW mengatakan suatu ketika nanti manusia akan menaiki kenderaan seumpama binatang tunggangan. Yang ziluna ala abwabil masajid, yang mana mereka akan turun di hadapan pintu-pintu masjid. Perkara itu berlaku tak pada hari ini? Kan? Kita dapat lihat dengan jelas bagaimana orang berhenti di hadapan pintu-pintu masjid. Nisa'uhum kasiyatun 'ariyat, wanita-wanita mereka berpakaian tetapi telanjang. Maka ini semua perkara yang dikhabarkan oleh Nabi SAW menggambarkan tentang kehidupan kita pada hari ini walaupun pada ketika itu belum berlaku. Menunjukkan bahawa Nabi SAW mengetahui tentang perkara-perkara yang akan berlaku seperti mana yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW juga pernah bersabda, min asyaratis sa'ati an yurqabal manzur. Kata Nabi SAW, daripada tanda-tanda berlakunya kiamat akan dinaiki kenderaan yang dilihat ataupun kenderaan yang menarik perhatian. Seperti mana kenderaan kita pada hari ini, kenderaan yang digunakan yang penuh menarik perhatian orang lain. Hari ini kita beli kereta untuk menunjuk dengan orang, kan? Perkara itu telah dikhabarkan oleh Nabi SAW. Dan kemudian pengarang juga ada bincangkan secara panjang lebar tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku yang dikhabarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Walaupun pada ketika itu para sahabat kurang memahami, kurang jelas tentang apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, kerana Nabi SAW menggambarkan tentang peristiwa akhir zaman. Tetapi Nabi SAW menggunakan ibarah, menggunakan ayat supaya mudah untuk difahami oleh para sahabat. Tapi ayat tersebut walaupun dia mudah untuk difahami, tapi hakikatnya mereka masih tidak jelas dengan hakikat sebenar apa yang berlaku, kerana perkara tersebut tidak akan dapat diketahui sehinggalah perkara itu benar-benar terjadi, iaitu apa yang berlaku pada hari ini. Bahkan Sayyid Abdul Aziz memberi satu perumpamaan bahawa hadis-hadis tersebut yang dikhabarkan kepada sahabat itu adalah umpama dengan peristiwa ataupun suatu kisah dongeng yang dihikayatkan. Kita cerita kisah dongeng kepada orang, kemudian kisah dongeng itu tidak akan menjadi nyata sehinggalah kisah dongeng itu dilakonkan di atas pentas, diperlihatkan kepada khalayak ramai. Bila orang tengok, bila kita dengar cerita dongeng, kadang-kadang kita tak nampak gambaran sebenar. Tapi kita akan dapat nampak gambaran sebenar bila kisah dongeng tersebut dilakonkan di atas pentas. Baru kita nampak, oh macam ni sebenarnya cerita ni, baru faham cerita ni sebenarnya itu macam ni. Maka seperti itulah diumpamakan oleh Sayyid Abdul Aziz. Nabi SAW memberitahu kepada sahabat tentang perkara yang akan berlaku. Mereka tidak nampak dengan jelas kerana perkara tersebut belum berlaku. Dan perkara tersebut berlaku pada hari ini, barulah kita dapat jelas bahawa Nabi SAW ingin bagi tahu perkara tersebut adalah apa yang berlaku pada hari ini. Sebab tu dalam kitab ini juga Sayyid Abdul Aziz menasihati kepada orang-orang yang ingin mempelajari kitab hadis-hadis tentang akhir zaman supaya mereka tidak menterjemah, tidak mentafsir hadis-hadis tersebut sewenang-wenangnya, kerana dikhawatiri mereka akan menafsirkan luar daripada konteks apa yang ingin dimaksudkan oleh Nabi SAW. Lalu apa yang kita nak buat? Kata Sayyid Abdul Aziz, kita tinggalkan hadis-hadis tersebut kepada ulama yang akan datang kemudian, yang mana mereka dah nampak peristiwa tersebut, barulah mereka faham tentang hakikat sebenar hadis tersebut. Kemudian pada bab yang ke-60, pengarang menjelaskan tentang dalil yang menunjukkan bahawa Nabi SAW mengetahui perkara gaib. Sebab ada di kalangan kita yang menolak ataupun tidak menerima bahawa Nabi SAW itu
mengetahui perkara gaib. Menurut mereka dia kata Nabi SAW tu tak tahu perkara gaib. Nabi tu Nabi, dia sekadar Rasul, dia tak tahu perkara gaib. Pada bab yang ke-6 ini, pengarang membuktikan bahawa sebenarnya Nabi SAW mengetahui perkara gaib seperti mana yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda, dan insya-Allah kita akan lihat satu persatu tentang dalil-dalil bukti yang menunjukkan bahawa Nabi SAW mengetahui perkara gaib pada sesi yang akan datang jika diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang dalam hal itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya keduanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.